Okey. Saya rasa tak boleh kot tanya dekat sini CGPA. Tadi saya dengan Diana berdua je. Kalau saya tanya PNGK, Saya okey je. biasalah Alif mesti PNGK. tu, okey tu. Apa Najih? Nak share ke? PNGK 3.4 something. Okey, alhamdulillah. Okey. Good. Alhamdulillah. So maknanya dah tinggi tu level confidence tu. Okay, being in final year dengan PNGK yang macam tu. Tapi saya kena dapat A lah untuk thesis supaya dapat naikkan lagi. Naikkan lagi PNGK saya. Okay. Kena work on that lah. Okay, alhamdulillah lah. Setakat ni saya dapat pelajar-pelajar thesis yang memang boleh. bagus lah. Okay. Okay, kita pergi kepada Manal Bashira. Manal Bashira boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Salam. Saya Manal Bashira binti Mawaki. Saya daripada tahun 1. Oh, tahun 1. Alah, hai. Okey, asal mana ni? Nak panggil apa ni? Panggil Manal ke? Panggil Bashirah ke? Bashira. Bashira. Okey, Bashira asal mana? Saya duduk Selangor. Tapi lahir Johor. Selangor kat mana? Dekat Rawang. Oh, Rawang. Rawang je. So tak pernah pergi USIM lah ni sejak mendaftar? Saya dekat USIM sekarang. Oh, dekat USIM. Memang minta untuk masuk USIM ke? Memang tahun 1 dapat masuk USIM ke macam mana? Saya balik sebab uniform. Oh, okey. Okey lah, at least dapatlah merasa suasana dalam kampus kan? Bashira. Ya? Dulu sekolah mana? Dulu, maksudnya darjah ke, form ke? Form. Sekolah menengah. Oh, sekolah kat Pahang. Pahang, okey. Bukan Selangor lah. Okey. Okey. Sekolah kat Pahang ambil STAM ya? Saya STAM. Okey. Pahang dengan Yana lah. Pahang dengan Yana. Itu ke? Apa panggil Mahat tu ya? Dekat Dong, Rao. Oh, Rao. Sekali dengan Diana ke? Tak, lain-lain. Oh, lain-lain. Okey. Setakat ni Bashira ada apa-apa masalah dengan akademik, dengan kehidupan sebagai pelajar SIM? Setakat ni okey lagi lah. Sebenarnya belajar online tu macam susah nak faham sikit sebab kan online kan. Yalah. Memang susah pun. Kami yang mengajar pun merasa susah. Apatah lagi pelajar lah. Okey. Tak dapat nak macam sekarang saya kata buka kamera, tengok Alif dah tutup kamera dah. Okey. Sekejap, madam ada masalah. Saja gurau. Okey, Ahmad Bishrul Hafiz. Boleh perkenalkan diri? Susahlah nama nak panggil apa ya? Ya? Bishrul. Okey, perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bishrul Hafiz. Tak dengar lah, kuat sikit. Dekatkan sikit dengan mikrofon. Nama saya Ahmad Bishrul Hafiz, asal Kelantan. Kelantan kat mana tu? Kota Baru. Okey. So sekarang ni di rumah lah? Sekarang duduk Port Dickson. Port Dickson. Oh, memang family duduk Port Dickson? Habis tu? Saya tak dengar Bishrul. Memang family duduk Port Dickson ke? Ya? Mak ayah kerja ni. Mak ayah kerja situ? Mak ayah kerja kat ni. Oh, okey. Okey. Tahun berapa? Tahun 2. Oh, okey. So far ada macam mana masalah dengan kehidupan sebagai pelajar USIM lah. Saya tak nak tanyalah masalah dengan akademik sahaja sebab mentor-mentee ni bukan hanya on akademik semata-mata.
Setakat ini tak ada apa-apa masalah. Cuma time belajar tu tak faham sangat je. Kurang. Alhamdulillah lah saya dapat student semua tak ada masalah. Saya memang suka dengar macam tu. Dia senang. Nanti saya yang kena menjawab nanti apa masalah pelajar. So saya berjawab sekarang semua tak ada masalah. Okay. Okay Alif. Now your turn. Alif ke? Ya Okay, Alif. okay. Ya. Turn apa tu? Tu untuk cerita pasal Turn untuk memperkenalkan adik atau apa? diri. Intro. Oh, hello guys. Assalamualaikum semua. Saya Alif Hakimi, tahun 4 kewartawanan. Bila kot? Tu je lah kot. Kamu kat mana? Saya duduk Kuala Lumpur Baru, Selangor. Saya 22 tahun. Saya single lagi. Okay, cuba Alif being a final year student kan? Cuba Alif kongsikan dengan adik-adik, dengan your junior dalam sepanjang 4 tahun pengajian, apakah pengalaman paling manis? Pengalaman paling manis? Ya. Apa paling manis? Jumpa saya. Actually, siapa tu? Tak kenal. Pengalaman paling manis maybe saya masuk USIM kot. Sebab dari dulu saya nak masuk USIM. Oh memang macam nak dah so dah masuk tu, wow aku dah kat EU. Tu dah masuk macam biasa je. Lepas tu jumpa kawan-kawan baru sebab saya memang jenis suka jumpa new person. So berkenal dengan ramai orang, berinteraction dengan ramai orang. So benda tu jadi best lah bagi saya, macam wow best. Tapi 3 tahun saya belajar, dia macam banyaklah memori, satu-satu memori tu jadi. Lepas tu once masuk tahun 4, lagi satu memori lagi besar jadi. Okey, pengalaman paling pahit sebagai pelajar USIM? Pengalaman paling pahit, dia tak ada pahit mana, tapi dia macam saya dilantik jadi Transcom tu. Saya tak ada dekat dewan kuliah tu. Time naik jawatan. Lepas tu dapat jawatan. Ada meeting rasanya, meeting penting. Saya aktif dekat kelab. Saya sama kelab dengan Yana. So saya tak dapat attend pelantikan tu. Lepas tu dapat exco pun macam ada tak ada je kerja. Lepas tu time turun jawatan pun saya tak ada. Macam tu lah, saya macam sedih lah. Saya diberi kepercayaan tapi macam tu. Okey. Tak apa, nanti kita pergi balik pada Alif. Kita pergi kat Miss Wina pula. Nurul Amirah Japri ni boleh onkan kamera tak dengan Nur Amani dan juga Raja Nur Diana? Okey, Miss Wina, continue. Perkenalkan diri. Assalamualaikum everyone. Nama saya Sharifah Shazwina binti Said Muhammad Nazari. Boleh panggil Shazwina ataupun Wina. Saya berasal daripada Kelantan. Saya asal dari Kelantan, dekat Macang. Dengar tak suara? Jelas tak? Dengar. Dengar Wina. Saya dari tahun 3 broadcasting. Berasal dari Kelantan, Macang. Siapa lagi? Umur saya 21 tahun. Nak cakap apa lagi? So sama dengan Yana lah ya, tahun 3. Sekelas. Yana pun broadcasting juga. Tapi Yana lagi tua. Dia balik.
Okey, Rafiqah Razi. Rafiqah tak payah offkan mikrofonnya, just on your microphone, senang. Okay, madam. Okay, nama saya Rafiqah. Tahun 4 journalism. Asal Kelantan. Apa lagi Kelantan kat mana ya? Dekat Ketereh. Okey, broadcasting ke journalism? Journalism. Journalism. Okey, tak apa, nanti kita pergi balik. Now we move to Nur Amani. Dem. Ya. Nama Amani, asal Perak tapi duduk dekat Selangor. Selangor kat Tahun mana? 2. Selangor dekat Kuala Kubu Baru. Oh, okey. Kat mana spesifik? Saya satu kampung dengan Alif ni. Oh, padahlah kita tanya. Baba tu. Cukup, umur 21. Amril, mana dia? Onkan kamera, onkan mikrofon. Ya puan doktor bawa balik masjid. Sorry. Tak apa, tak kisah. Sambil jalan pun onkan kamera tu. Okey. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amri Iman bin Abdul Malik. Saya berumur 21 tahun. Sekarang tahun 3, kos komunikasi. Berasal dari Temeluk Pahang. Broadcast ke journalism? Journalism. Journalism ya. Okey. Temeloh Pahang ya. Satu sekolah ke Ya. dengan Yana? Oh, tak. Oh tak Dia tua. Setahun. Yana lagi tua. Dah tua Alif tak ada show yang kali. Okey, Raja Nurdiana. Kamera tak on tu, Raja Nurdiana. Memang tak on. Okey, tak apalah. Okey. Saya nak tanya you all semua ya, tolong onkan mikrofon masing-masing. Saya nak you all tolong jawab. Onkan mikrofon. Okey, saya nak tanya. Ini usia student daripada ada yang tahun 1, okey, yang mana tahun 2, yang mana tahun 3 ataupun tahun 4, you all bagilah jawapan mengikut pengalaman you all sebagai pelajar USIM since 4 tahun yang lalu, 3 tahun, 2 tahun ataupun yang baru saja masuk. Okey. Apakah yang you rasa cabaran yang you all masih belum dapat hadapi sebagai student USIM? Yang mana, okey, saya rasa saya nak tanya Alif dengan Najihah lah sebab you all tahun 4, next semester akan pergi buat LI kan? Okey. Kemudian habis LI you all akan keluar daripada USIM dan akan duduk di alam nyata. Okey. Sekarang you all belum duduk di alam nyata lagi. Okey. Takut. Okey, so 4 tahun pengalaman, you all rasa apa lagi kekurangan yang ada pada you all yang you all rasa akan memberikan kemungkinan kecacatan kepada you all untuk berhadapan dengan dunia luar? Bagi saya macam kecacatan lah. Journalism bukan passion saya. So Dia kenapa? macam disaster gila. Sebab saya tak tahulah, dulu saya antara broadcasting atau journalism, saya macam lebih kepada broadcasting. Tapi saya suka mencabar diri. Lagipun journalism memang tak ada lelaki yang nak join. So saya macam cabar diri untuk masuk journalism. Okey je masuk journalism, saya boleh buat semua benda tu, tapi sebab bukan passion kot. Okey. Okey, kita tahu sekarang ni, zaman sekarang ni, kita tak boleh nak expect kita akan embark to a career
yang sama dengan apa yang kita earn semasa kita di universiti. Tahu kan? Okay, sebab dalam zaman dunia sekarang ni kerajaan tu tidak menjanjikan something yang kita dah belajar semasa di universiti. Okay, so dekat universiti ni ialah sebenarnya platform untuk kita gain as much knowledge as we can. So that bila you keluar nanti, you tak semestinya akan jadi journalist, you tak semestinya akan jadi broadcasters, tapi dengan apa yang ada pada you, sepanjang 4 tahun you berada di USIM ni, you boleh jadi anyone. You boleh jadi anything you want. Okay? So soalan saya sekali lagi, apa yang you rasa kekurangan yang masih you lacking, you masih lack of untuk you menghadapi dunia luar? Lepas ni saya nak tanya tahun 3, tahun 2 dan tahun 1. Okay, you all siap sedia dengan jawapan masing-masing. Okay, sekarang saya nak tanya Najihah dengan Alif dulu sebagai tahun final year student. Dengan Rafiqah, madam. Tahun 3 kan? Tahun 4. Oh, Rafiqah juga. Okay, Rafiqah juga. Sorry. Rafiqah juga. Okay, so soalan ni untuk Rafiqah, Alif dengan Najihah jawab. Yang lain get ready with your answer. Alif, okay, tak apa. Alif fikir dulu. Najihah. Macam saya sendiri, saya sebenarnya kekurangan skill. Okay, apa skill yang kurang tu? In broadcasting skill. Sebab kan masuk journalism kan. So macam tertinggal yang broadcasting punya skill. Sedangkan macam video editing semua tu kena master. Yang journalism pun kena master. So saya macam selesa dekat journalism yang saya tinggal benda lain. So tengah nak build up balik. Yes, the skill lah saya lacking. Okay, so Najihah rasakan Najihah lack in broadcasting skills ya? Editing. Yes. Okay, Rafiqah? Okay, kalau Madam dengar ke? Dengar. Okay, kalau macam saya macam takut untuk berkomunikasi. Lepas tu kadang-kadang macam saya fikir tau, macam nanti kalau aku nak interview ni macam mana sebab memang takut sangat, macam tak confident, macam nak jawab apa. Yang tu satulah dari segi komunikasi. Lepas tu yang kedua tu samalah macam dari segi skills. Macam contoh kan nak intern. So macam takut tau nak minta dalam bahagian broadcast sebab macam takut kalau dia bagi task untuk untuk macam siapkan video ke macam tu lah, jadi macam takut. Itulah bagi saya dua benda tu yang macam takut nak ke arah realiti. Jadi plannya nanti nak latihan industri apply kat mana, Rafiqah? Saya ada minta dekat RTM Kelantan. Lepas tu satu lagi, lepas tu saya ada minta dekat yang UiTM dekat bahagian management. Okay, untuk LI sebenarnya you all jangan takut, okay? Sebab kalau katakan you all minta dalam bidang broadcasting sekalipun dan you all rasa you all unsure dengan skill ataupun kebolehan masing-masing, tetapi bila kita masuk ke do latihan industri, setiap task yang diberi kepada kita tu mesti ada senior ataupun senior staff yang existing staff yang akan guide kita, yang akan jadi kita punya mentor. Dia orang tak akan bagi kita buat sendiri. Okay, so biasanya first 1 month tu dia akan bagi kita duduk berada di bawah seorang mentor lah. Okay, walaupun kita ada supervisor industri, tetapi supervisor industri biasanya akan lantik seorang staff yang akan jaga pelajar ni. Mana-mana staff ni pergi, kalau dia pergi shoot, dia pergi buat news coverage ke, dia akan bawa kita sekali. So kita lebih kepada teman dia, ikut, tolong bantu dia apa yang perlu. Okay, tengok cara dia kerja. Yes, boss tak akan bagi you buat sendiri, maknanya buta-buta tuli macam tu, tak akan. Okay, biasanya dia akan serahkan you di bawah penjagaan seorang staff lah untuk guide you apa semua. Tapi saya maklumkan di sini
memang apabila you pergi ke industri, bila you buat latihan industri, you akan dapati apa yang you belajar semasa di universiti bukan 100% you dapat apply dalam industri. Kerana apa? Kerana industri dia lebih laju, dia lebih cepat, dia lebih fast forward. Okay? Penggunaan mesin-mesin dia pun lebih terkehadapan. So, bila you masuk dalam industri, you akan terkejut kerana banyak mesin-mesin yang you tak pernah belajar pun. Okay? So, macam Najihah cakap, Najihah lacking of editing skill. Sebenarnya even broadcasting student pun bila masuk dalam industri, buat latihan industri, dia orang sendiri pun jadi macam blur sebab dia orang sendiri rasa apa yang aku belajar. Tapi sebenarnya benda itu tidak akan membantutkan you punya semangat untuk terus maju. Okay? Kerana the theoretical base yang you belajar, ilmu yang you belajar tetap you akan guna untuk dalam latihan industri. Cuma dari segi hands on, apa yang you buat, mesin-mesin yang you guna, kamera yang you guna, okay, software yang you guna untuk editing tak semestinya sama, okay, dalam industri. Dan saya tidak merujuk kepada bidang broadcasting semata-mata, semua bidang sama. Macam anak saya QS, semasa dia belajar di UIA, dia diajar untuk kira secara manual, okay. Kemudian bila dia buat latihan industri, rupanya pengiraan menggunakan software. So benda yang dia tak belajar, okay. Jadi apa yang dia dapat ialah ilmu yang baru pula semasa latihan industri. Tetapi bos tak adalah bagi dia bulat-bulat buat seorang-seorang. Mesti ada orang yang mengajar dia dulu untuk train dia, untuk dedahkan dia basic understanding of how to use the software. So same goes to you. Okay. Soal latihan industri, you jangan risau Rafika. Okay, you need to have the confidence. Okay. Tapi isu yang saya nak bawa kat sini ialah apabila you selesai latihan industri, you tamat pengajian, you akan menghadapi macam yang saya cakap dengan Alif tadi, alam nyata. Okay, dunia yang betul-betul dunia yang sebenar. So kalau you dapat masuk RTM, okay, no more staff yang akan jaga you. You on your own. Okay, bila bos bagi you task, assignment, you are on your own. So di situlah akan menguji sejauh mana capability, credibility you sebagai pelajar USIM. Okay, sekejap ya. Okay. Selain, okay, Rafika tadi cakap communication skill. Maknanya Rafika tak ada confidence untuk bercakap, untuk attend interview kan? Belum ada rasa confidence, okay? Apa lagi yang okay, yang lain-lain pula, adik-adik tahun 3, tahun 2, tahun 1 ni. Apakah lagi antara perkara yang you all rasa you all masih lacking dan you want to really polish yourself sebelum you tamat pengajian. You want to make sure you ada benda ni kerana benda ni you rasa akan membantu you untuk menghadapi dunia yang sebenar apabila you tamat pengajian. Okay, who would like to share? Siapa nak bagi tahu saya dan kawan-kawan yang lain apa yang you rasa you masih kurang dan you nak something yang you nak sangat gain sepanjang you berada di USIM ni. Apa dia? Ataupun you cakap je apa yang you rasa you masih kurang. Apakah sama ada dari sudut soft skill, sama ada dari sudut bahasa, sama ada dari sudut apa saja, okay? Yang you rasa you kurang dan you perlu perbaiki, you perlu upgrade. Yes, siapa nak cakap? Okay, Diana nak cakap. Diana. Untuk saya, saya rasa macam saya like overall pengalaman lah. Okay. Pengalaman. Satu lagi sebabnya kan macam online kan. Sekarang kita tengok online, so macam kita punya skop pengalaman nak jumpa dengan orang ramai tu macam makin kecil.
Okay, saya sama kelak dengan Alif. Kan? Oh ya? Macam Alif. So itu sama kelak dengan Alif. So macam kita orang memang banyak program tapi kita orang terpaksa minimizekan program tu and macam buat secara online. So macam benda tu macam mengurangkan lagi lah kita saya punya kenalan, kenalan kan? Saya punya communication skill dengan orang-orang luar. Sebab saya rasa macam So Diana pun isu yang sama dengan Rafiqah lah, maknanya lack of communication skill. Siapa lagi nak share? Saya Saya madam. madam Okay, saya. Wina dulu Alah, Alif. Wina pula dah. Sorry Alif. Kalau saya kelemahan saya dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi saya punya muat, saya masih lagi band 1, tak sampai lagi band 3. Jadi rasa macam itulah, apa orang kata, saya punya cabaran macam ketika nak present semua tu kena speaking, so memang tak boleh saya Okay, okay. So Wina tahun 3. So you have about 1 year, tahun lagi untuk make sure you punya English walah. Okay? You punya English mantap. Alright? So Wina kena fikirkan apakah cara yang terbaik untuk Wina gain orang kata keyakinan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dalam tempoh setahun sebelum you keluar daripada USIM. Okay? Okay, Alif lagi nak share. Apa dia? Actually tak adalah masalah besar sangat kod lah. Tapi saya nak kata yang confidence level saya okey. Lepas tu saya punya interaction dengan orang pun okey. Just macam video editing tu saya macam kurang sikit lah. Yang paling besar problem ni yang lacking ni adalah appearance. Macam risau kat situ lah. Appearance. Kenapa dengan appearance? Lately ni saya ada macam anxiety lah. Bukan anxiety kot, macam stress sikit lah fikir pasal intern, fikir pasal kerja nanti. Saya ada experience, banyak experience. Saya tahu kebolehan saya boleh masuk industri, tapi maybe saya yang macam ni maybe susah untuk dapat. So sekarang saya macam tu. Okay, Bishrul Hafi rasa apa yang awak kurang setakat ni? Ya? Kemahiran berkomunikasi. Kurang macam mana ni student komunikasi mengaku kurang. Okey lah, at least you mengaku kurang komunikasi. Okay, saya tengok pun saya tahu kurang komunikasi ni. Okay, pemalu kan. Okay, being a communication student, satu benda yang you kena buang ialah sifat, bukanlah kata kena buang sifat malu sampai jadi tak malu, tetapi kena buang sifat rasa low self esteem. Okay, you rasa you rendah diri, you rasa orang hebat sangat di depan you, jadi you rasa nak bercakap pun you tak ada confidence. Bila you tak ada confidence, sebab itulah you mengaku you lack of communication skill. Okay, so being a communication student, benda yang nombor satu ialah you mesti berada di hadapan. Okay, macam mana untuk you berada di hadapan dan you ada confidence untuk bercakap? Okay, bahasa kena mantap. Bukan sahaja bahasa Melayu tetapi bahasa Inggeris. Okay, sebab kita kena admit benda ni dalam dunia hari ini, especially kita sendiri memang duduk di Malaysia yang mana bahasa Inggeris ini very important. So skill bahasa memang kena dimantapkan. Okay, kalau yang mana tahun 2, tahun 3, tahun 1, inilah peluang you untuk you gunakan dalam tempoh yang ada ni untuk you mantapkan bahasa you. Dan in order for you to increase your confidence in speaking, you tak boleh mengharap kelas mata-mata. Cannot. Okay, you have to work on your own. Macam mana untuk aku mendapat
ilmu dan mendapat gain confidence. Okay, so you have to work on your own. You tak boleh mengharapkan cikgu dalam kelas bahasa Inggeris, apatah lagi dekat USIM ni kelas bahasa Inggeris dia terlalu limited, betul kan? Okay, untuk muat berapa jam seminggu belajar bahasa Inggeris? 2 jam je. 2 jam sahaja. 2 jam sahaja. 2 jam. Berapa jam? 2 jam. 2. Kelas English 2 jam seminggu. 2 jam kredit. Setiap semester ada kelas bahasa Inggeris? Sampai 3 sem je. Dia ikut apa dia? 3 semester saja. Oh, 3 semester, setiap semester 2 jam seminggu. So habis 3 semester ni baru boleh ambil muat. Ambil sebelum masuk degree lagi, madam. Ambil sebelum masuk degree, okey. Kemudian belajar bahasa Inggeris ni untuk apa? Bukan untuk muat lah, tak semestinya untuk muat lah. Wajib. Macam dia wajib. Okey, tak ada kena-mengena dengan muat lah. Okey. Tak ada. Okey, so 2 jam seminggu memang tak cukup. 3 kali satu semester, 3 kali sepanjang pengajian, 3 kali what do you call it? 3 different levels of English language kan? Okay? So yang ini memang tak cukup. So you sendiri kena upgrade yourself, okay? Banyak cara lah, banyak cara. Saya rasa tak perlulah saya share, you all pun tahu macam mana kita nak pandai bahasa Inggeris. Okay, you have to watch, you have to read, you have to listen. Okay, and you have to write, you have to read. Okay, yes, you have to all the skills lah in bahasa. Okay, kalau macam bahasa Melayu kita bercakap, okay, speaking, kita mendengar, listening, kita menulis, writing, okay, membaca, reading, menonton, okay, watching. So same goes to bahasa Inggeris dan Arab, sama je. Okay. And then, okay, 2 bahasa. Kena berani juga. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Lebih bagus kalau you upgrade juga bahasa Arab you. Everyone memang ada belajar bahasa Arab kan zaman sekolah dulu. Upgradekan bahasa Arab. So bila you keluar, you interview, you ada value added daripada pelajar-pelajar komunikasi UITM, daripada pelajar-pelajar komunikasi UIA yang mana you ada bahasa Arab. Okay. So janganlah tinggal bahasa yang you dah belajar tu, rugi. Okay, so the more languages we learn and we are proficient with, the better we will be in terms of our confidence level. Okay, ada persoalan tak? Saya tak boleh buat panjang-panjang sesi mentoring ni, cukup sejam sahaja. Lepas tu nanti kita sambunglah pula. Okay, dalam grup pun kita boleh share lagi. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Madam. Ya. Saya adalah kenal someone ni. Dia English dia memang superb, tapi dia punya confidence level tu nak bercakap tu dia macam, padahal English dia okey je. Maknanya so dia level tu dia kena start lah kan, madam. Itu dia kena kunci dia kena start buat. Ya, dia kalau ada juga orang macam tu, maknanya dia punya bahasa dia okey, tetapi dia punya confidence level tak ada, okey. Ada orang dia ada confidence tapi bila bahasa dia tak strong, automatic dia pun tak ada confidence, okey. So orang yang bahasa dia okey, confidence dia tak ada, so dia kena focus on the confidence, okey. So dia kena sentiasa diberi peluang untuk bercakap di hadapan. Okay, in that particular language. Orang yang language tak berapa pandai, okay, tapi dia ada confidence untuk bercakap. So dia kena polish dia punya bahasa in order for him or her to be able to speak fluently, not only confidently tapi fluently. Okay, macam saya bila students present, saya memang akan fokus on your, bukanlah fokus on your grammatical errors tu untuk saya bagi markah, tidak. Tapi disebabkan pengalaman saya mengajar bahasa Inggeris 10 tahun di UIA, jadi saya memang tak boleh nak elak untuk mencari kesalahan. Okay?
apabila mendengar students present, apabila membaca students punya assignment, saya tak boleh nak elak daripada mencari kesalahan. Okay. Jadi bila you bercakap bahasa Inggeris, saya memang akan pay really. Yes. Okay. What for? Okay. So saya akan fokus kepada dia punya pronunciation when the students present. Okay, pronunciation and then grammar. Jadi apabila you ada confidence untuk cakap, tapi kalau bahasa you kurang, you sebenarnya akan tarnish your own image. Okay, jadi bahasa tu dulu you kena polish betul-betul. Okay, especially those yang final year ni, you dah nak keluar, you nak pergi bercampur dengan orang yang pelbagai, you need to polish your language. Okay, not only language skill but the soft skills juga, communication skill, confidence level, cara nak bercakap dengan rakan satu level, cara nak bercakap dengan bos macam mana, okay. Kemudian kalau bos bagi you tugas, you jadi ketua dalam satu grup, cara you nak deal dengan ahli dalam grup you, okay, itu kita panggil soft skill ataupun kemahiran insania, okay. So macam mana you di universiti ni, sebab tu I cakap bila kita masuk universiti, not necessarily kita kena aim, aku keluar universiti, aku akan kerja jadi jurnalis. Aku keluar universiti, aku kerja jadi broadcaster. Tak semestinya, okay? Tetapi universiti adalah tempat untuk kita menimba sebanyak ilmu, sebanyak kemahiran, sebanyak soft skills yang kita boleh, so that bila kita keluar nanti, we can become anyone. Okay? Confidently. Alright? Okay? Ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, can we stop here? Kita sambung lagi insyaAllah next time. Tapi kalau nak sambung perbualan kita boleh sambung dalam WhatsApp pula. Boleh ya? Okay? Boleh. Boleh, madam. Okay, so I think kita stop here. Kita jumpa insyaAllah next time. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Sofia. Waalaikumsalam.